Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah ditetapkan 26 September depan. Kopi Vostian, Izo Rita Shajonis Mijol, Mempai Deo Zurut BTTV, Sorop DT. 26 September ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16, manakala hari penamaan calon ditetapkan pada 12 September. Tarikh itu diumumkan pemangku pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dr. Azmi Syarom dalam sidang akhbar di Kota Kinabalu petang tadi. 22 September ditetapkan hari mengundi awal. Bagi maksud menjalankan pilihan raya umum Dewan Undangan bagi negeri Sabah ke-16 ini, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti yang berikut. Hari penamaan calon 12 September 2020, hari Sabtu. Hari mengundi awal 22 September 2020, hari Selasa. Hari mengundi 26 September 2020, hari Sabtu. Dr. Azmi berkata semakan kehakiman untuk mencabar pembubaran DUN Sabah yang difailkan Tan Sri Musa Aman dan 32 aduan Sabah tidak menghalang kelangsungan PRU DUN Sabah ke-16. Katanya SPR tidak mendapat apa-apa arahan daripada mahkamah, justru agensi itu akan meneruskan tanggungjawab mereka. Setakat ini SPR tidak didapat apa-apa arahan daripada mahkamah. Jadi kita akan terus dengan bersedia untuk pilihan raya ini. Ya, jadi sehingga kita dapat arahan daripada mahkamah, kita akan terus dengan tanggungjawab kita. Beliau berkata PRU DUN Sabah ke-16 dengan kos RM183 juta akan menggunakan jumlah sebanyak 73 kerusi DUN berbanding 60 kerusi DUN sebelum ini. Katanya daftar pemilih induk 2019 yang dikemas kini sehingga 28 Julai 2019 akan digunakan. Daftar pemilih tersebut mengandungi 1,124,598 orang pengundi yang terdiri daripada 1,103,646 orang pengundi biasa, 9,448 orang anggota tentera dan pasangan, 11,423 orang anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan AM, serta 81 orang pengundi tidak hadir PTH luar negara. Menurut beliau, PRU DUN Sabah ke-16 akan menggunakan beberapa penambahbaikan baharu, antaranya memanjangkan tempoh masa pengundian selama 30 minit dari 7.30 pagi hingga 5 petang. Jelas beliau penambahbaikan turut melibatkan saluran khusus pengundi 60 tahun ke atas serta pengundi orang kurang upaya OKU akan mengundi di saluran 1. SPR mensasarkan 70% pengundi akan keluar mengundi. SPR juga memohon kerjasama semua pihak termasuk pihak media dan parti-parti politik agar turut mengambil langkah untuk menyeru dan menggalakkan pengundi supaya keluar mengundi. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu menetapkan 21 Ogos ini untuk membuat keputusan sama ada menerima atau menolak semakan kehakiman 33 ahli Dewan Undangan Negeri adun terhadap pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Sabah. Pesuruhjaya Kehakiman Leonard David Shim membuat keputusan tersebut selepas mendengar hujahan daripada kedua-dua pihak selama lebih 4 jam hari ini. Peguam Besar Sabah Brandon Keith So berkata, mahkamah menetapkan hari Jumaat depan selepas peguam plaintiff memohon memberikan jawapan bertulis terhadap hujahan yang dikeluarkan pihaknya. Semakan kehakiman itu difailkan pada 7 Ogos lalu. Permohonan berkenaan meletakkan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin sebagai responden pertama, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal selaku responden kedua, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebagai responden ketiga dan Kerajaan Negeri selaku responden keempat. Sementara itu, Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu dikawal ketat pihak polis di sepanjang prosiding siang tadi.
Pasukan keselamatan mula berkawal di luar pagar kompleks mahkamah seawal 7 pagi ini bagi memastikan tiada sebarang insiden tidak diingini berlaku. Peguam Tan Sri Musa Aman Tengku Fuad Tengku Ahmad yang turut mewakili 32 adun lain memohon agar mahkamah membenarkan jawapan bertulis diberikan kerana tidak bersedia menjawab isu yang dihujakan Peguam Besar Sabah, Brandon Kitsoh. Peguam Tan Sri Musa Aman gagal mengemukakan hujahan di dalam mahkamah berhubung kewajaran 33 adun mencabar keputusan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johan Mahiruddin membubarkan DUN pada 30 Julai lalu. Berikutan itu, Tengku Fuad Tengku Ahmad yang turut mewakili 32 adun lain memohon agar mahkamah membenarkan jawapan bertulis diberikan kerana tidak bersedia menjawab isu berkenaan yang dihujahkan Peguam Besar Sabah Brandon Kitsoh. Pesuruhjaya Kehakiman Leonard David Shim yang mengendalikan prosiding hari ini kemudiannya membenarkan Tengku Fuad memfailkan jawapan bertulis pada Rabu depan dan akan membuat keputusan Jumaat ini. Prosiding yang dijalankan hari ini adalah bagi membolehkan mahkamah membuat keputusan sama ada semakan kehakiman yang difailkan 33 adun berkenaan pada 7 Ogos lalu boleh dibicarakan atau tidak. Semakan kehakiman itu adalah bagi mencabar keputusan Tun Johar membubarkan DUN Sabah bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan. Plaintiff meletakkan Tun Johar sebagai responden pertama, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal selaku responden kedua, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebagai responden ketiga dan Kerajaan Negeri selaku responden keempat. Dalam prosiding hari ini, Tun Johar dan Muhammad Syafiee diwakili Brandon, SPR diwakili Peguam Kanan Persekutuan Suzana Atan, manakala Musa dan 33 adun diwakili Peguam Tengku Fuad. Brandon ketika ditemui di lobi mahkamah berkata, beliau kekal dengan hujah bahawa keputusan yang di-Pertuan Sabah adalah kuasa prerogatif beliau justru tidak boleh dicabar di mahkamah. The applicants wanted to put further submissions in by Wednesday. After Wednesday, then the court will deliberate and deliver a ruling on Friday. This Friday, yeah? Yes, this Friday. So what were the points raised in the court? We are still relying on the fact that it's a non-justiciable decision, that this is a matter of high policy, that is not suitable for the judiciary to be making a decision as to questioning whether the prerogative for the TYT to dissolve the Legislative Assembly is proper or not, because Malaysia subscribes to the separation of powers. We have three co-equal branches, the executive, the legislative and the judiciary, and they should not encroach into one another's respective domains. So that still is our position, and we still maintain the position that the dissolution was lawful under the circumstances, constitutional and valid. And there's no restriction for the Election Commission to continue its constitutional duty to carry out and facilitate the democratic process for an election. There's no order made against that, and they are mandated by the Constitution to do so. Tengku Fuad ketika ditemui selepas itu berkata, beliau tidak menyangka Brandon akan membangkitkan isu berkenaan dan memohon kebenaran mahkamah untuk memberikan jawapan bertulis. And because those new points took us by surprise, I asked the judge to give a written reply to those new points as well as a written reply to the State Attorney General's submissions on justiciability. And those written replies will file it on Wednesday and a decision will be made on the 21st. So that's why things took a bit longer today. Ketua Menteri membidas dakwaan pembangkang kononnya ekonomi Sabah merudum. Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Apdal membidas dakwaan pembangkang kononnya ekonomi Sabah merundum semasa pemerintahan Kerajaan Warisan. Ketua Menteri berkata belanjawan Sabah selama 2 tahun berturut-turut menunjukkan sebaliknya. Selama 2 tahun belanjawan yang dibentangkan Ketua Menteri menunjukkan belanjawan lebihan. Malah Kerajaan Sabah masih berupaya membayar gaji pegawai dan pekerja Sabah Forest Industry Sendirian Berhad SFI yang berjumlah hampir 4 juta ringgit setiap bulan. Siapa bilang kita bankrupt ataupun tidak boleh mengurus ini? Kewangan negeri boleh mengurus, ada duit bukan tidak ada duit. Tapi duit ini kita simpan untuk rakyat, bukan simpan dalam poket saya dan bank saya. Pasal itu duit ada kita simpan. Sampai bayar hutang orang pun 1 bilion kita mampu bayar. Ya kalau tidak ada kita bayar hutang itu maka kita boleh bangun lagi Sipitang ini. Beliau berkata demikian di Majlis Penyerahan Geran Tanah Daerah Sipitang hari ini.
Dalam pada itu, Muhammad Syafi merancang menambah baik SFI agar dapat mempelbagaikan lagi produk mereka melalui aktiviti hiliran kerana SFI berpotensi untuk menghasilkan kertas tisu serta produk-produk lain. Skim pembangunan tanah di Sabah antara yang dirancang Kerajaan Pimpinan Warisan bagi mengurangkan jurang kemiskinan di negeri ini. Namun cubaan rampasan kuasa yang membawa kepada pembubaran DUN Sabah membantutkan usaha yang sepatutnya membawa perubahan kepada landscape ekonomi Sabah itu. Ketua Menteri berkata skim pembangunan menerusi konsep Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda itu dilihat mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat luar bandar. Kita ada skim, saya sudah maklumkan dengan pengarah hutan, pengarah Jabatan Tanah dan Ukur. Kalau Felda boleh diberikan tanah oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk membantu rakyat di Sabah ini meneroka sampai 200,000 ekar tanah. Mustahil Sabah tidak boleh mewujudkan konsep seumpama Felda untuk membolehkan supaya anak-anak Sabah 20,000 kita boleh ada skim untuk membangunkan orang-orang kita keluar daripada kemiskinan. Ada sawit Kinabalu, ada SLDB, tapi skimnya tidak serupa. Dan kita perlu ada satu skim untuk membolehkan, kerana Sabah diliputi oleh 52% hutan yang ada. Masih mencukupi untuk kita pastikan yang the land kita nak bangunkan supaya satu skim pembangunan seumpama Felda yang ada untuk membawa supaya anak-anak daripada kampung-kampung yang daik dan miskin ini settle them, become settlers, become developers dalam kelompok skim ini untuk membangunkan supaya kita boleh basmi kemiskinan mereka. Ditanya media selepas itu adakah skim itu akan dilaksanakan di bawah Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah SLDB, Muhammad Syafiee berkata beliau akan memperhalusi kaedah dan cara yang terbaik. Namun konsepnya adalah penambahbaikan daripada sistem Felda sedia ada. Kita ada SLDB tapi lain pendekatan dia. Kita ada sawit Kinabalu, lain pendekatan dia. Jadi kita kena halusi bagaimana kawasan-kawasan tanah yang begitu besar di peringkat negeri Sabah kalau kita dapat bangunkan dan kita boleh menempatkan dalam lingkungan 20,000, 30,000 orang-orang yang miskin dan kita masukkan mereka dalam skim ini boleh mengakis dalam jangka masa pendek dari segi poverty level yang ada. Ini memang dalam rancangan. Ini memang rancangan kita, cuma mungkin terbantu. Maklumlah cuma 2 tahun saja kan. Kita jadi kerajaan bukan 5 tahun pun. Ya. So, mungkin kita akan guna pakai Felda punya sistem itu. Tambah baik. Ya. Dan kita akan gunakan zon, contoh di Pantai Timur, di kawasan Kelabakan area. Contoh macam di kawasan Pantai Timur Sendakan side, sama ada di kawasan Buluran di mana ada tanah kerajaan. Contoh macam di Keningau, di Nabawan, kita ada tanah di situ. Ya. Kita mungkin gunakan SLDB spesifik untuk... Belum tahu lagi, saya akan halusi macam mana kaedah dan cara dia. Tapi konsep itu penambahbaikan dari segi sistem macam Felda. Hari ini giliran penduduk Sipitang dan Kuala Penyu mendapat geran tanah dari Ketua Menteri sekaligus menamatkan penantian menyeksakan sejak 10 tahun lalu. Prihatin dengan rintihan penduduk daerah Sipitang untuk memiliki geran tanah sejak sekian lama, akhirnya di bawah Kerajaan Warisan sebanyak 249 geran melibatkan kawasan seluas 772.94 ekar diserahkan kepada penduduk di 78 buah kampung. Ia termasuk Kampung Melalia, Kampung Masapul, Kampung Pelakat, Kampung Merintaman, Kampung Melaman, Kampung Solop, Kampung Iburu, Kampung Meligan, Kampung Sindumin, Kampung Kelangsat serta 66 kampung lain. Menurut Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Sabah Bernard Liu, sebanyak 44 lot MT juga telah selesai diukur dan sedang dalam proses penyediaan pelan ukur. Geran ini dijangka akan dapat diserahkan menjelang pertengahan 2021. Meskipun tuduhan demi tuduhan dilemparkan terhadap Datuk Seri Muhammad Syafiee susulan pemberian geran tanah yang sedang giat dilaksanakan ketika ini, namun pihak lawan mungkin tidak sedar usaha yang dilaksanakan sejak 2019 itu tertangguh akibat pandemik COVID-19. Bantu rakyat memberi geran-geran tanah ini akan dapat kita tingkatkan untuk membangunkan, membasmi kemiskinan rakyat di peringkat negeri Sabah ini.
Bagi penduduk Sepitang, penantian untuk memiliki geran tanah amat lama sehingga ada yang sudah meninggal dunia. Ketua Kampung Solop Marukus Balang berkata, penduduk kampung itu merasa bersyukur kerana penantian berpuluh tahun mendapatkan geran tanah kini berakhir. Jadi berterima kasih kerana di dalam geran itu sudah diubah cara pemilikannya. Bukan seperti dulu tanah komunal. Untuk satu geran untuk semua. Jadi sekarang berterima kasih kerana geran itu boleh kita miliki. Kata Ketua Menteri, kita boleh bawa tidur bersama di tilam. Jadi terima kasih. Sementara itu, Ketua Kampung Sindumin Idris Mahmud berkata, hanya dalam tempoh 26 bulan saja kerajaan warisan sudah mampu menyerahkan geran-geran tanah ini jika dibandingkan kerajaan lalu yang memerintah lama. Alhamdulillah, sangat bersyukur saya sebagai Ketua Kampung Sindumin kerana kalau dikira kerajaan sekarang baru 26 tahun, 26 bulan, tapi sudah dibagikan geran-geran tanah kepada penduduk-penduduk kampung. Sedangkan yang sudah-sudah ini 25 tahun memerintah, tapi tiada apa-apa yang diorang dapat. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Di Kuala Penyu, sebanyak 122 geran tanah diserahkan kepada penduduk dari 40 perkampungan. Giliran penduduk Kuala Penyu mendapat geran tanah selepas menunggu sekian lama. Petang tadi, sebanyak 122 geran diserahkan kepada penduduk dari 40 perkampungan. Pemberian geran NT dan biasa itu membabitkan kawasan seluas 88.29 hektar atau 218.15 ekar. Sebanyak 40 perkampungan terbabit antaranya Kampung Kepayan Skim, Kerukan, Palaguan, Kayul, Gorowot, Batu Linting, Kilugus, Haringan, Kiambor, Kotogop, Purun dan Malampai. Pemberian geran itu disempurnakan oleh Ketua Menteri di Dewan Datuk Shah Bandar Makang, Kuala Penyu. Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Sabah, Bernard Liu berkata, sebanyak 106 permohonan pengukuran tanah bersyarat NT di Kuala Penyu telah selesai pengukuran lot. Katanya jabatan itu dalam proses akhir pemberian tanah itu dan dijangka geran dapat dikeluarkan pertengahan tahun depan. Sementara itu, Ketua Menteri berkata pemberian geran tanah kepada rakyat yang menunggu sejak sekian lama adalah antara bantuan dan usaha yang telah dilaksanakan kerajaan warisan walaupun baru lebih 2 tahun memerintah. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata usaha yang dibuat kerajaan negeri itu terus dipersoalkan pihak lain. Lebih 2,000 penduduk kampung Ranggu Tawau lega apabila jambatan di Jalan Mariano yang terputus kemarin berjaya dipulihkan dalam tempoh kurang 48 jam. Jambatan itu dilaporkan rosak teruk selepas sebuah lori yang membawa muatan pasir dianggarkan lebih 20 tan melaluinya. Keadaan itu menyebabkan lori berkenaan hampir terjunam ke sungai dan jambatan diperbuat daripada kayu itu rosak. Sekaligus menyukarkan ribuan penduduk di beberapa buah taman perumahan berhampiran untuk keluar masuk melakukan urusan harian. Masalah itu mendapat perhatian Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Jaujan Sambakong apabila terbaca mengenainya di laman sosial Facebook kemarin. Menurut Jaujan, masalah itu perlu diselesaikan segera memandangkan Jalan Mariano adalah satu-satunya jalan alternatif bagi penduduk Kampung Ranggu kerana jambatan utama di situ sedang dalam proses naik taraf. Itu yang saya datang sini apa? Tindakan-tindakan bukan saja mengarah. Kita bincang bersama untuk dengar yang lori ini sudah dapat dikeluarkan, dia akan buat serta-merta. Ya, sudah tentu tak boleh buat 1 jam. 1 hari pun tak boleh buat. Buat saja lori yang tersada itu jangan buat terus. Tambah Jaujan, kerja pembaikan jambatan di Jalan Mariano dilakukan syarikat konsensi yang dilantik Majlis Perbandaran Tawau MPT sebelum kos baik pulih itu ditanggung oleh syarikat lori berkaitan. Beliau turut mengarahkan MPT memasang palang dan papan tanda di jambatan itu yang terterahat berat kenderaan yang dibenarkan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Sementara itu, penduduk yang ditemui gembira melihat tindakan pantas kerajaan negeri dan MPT untuk menyelesaikan masalah mereka. Kerajaan Singapura menyumbang peralatan perlindungan diri PPE bernilai 1.9 juta ringgit kepada Sabah.
Kerajaan Singapura melalui Yayasan Temasek menyumbangkan PPE bernilai 1.9 juta ringgit dalam usaha mementeras wabak COVID-19 di negeri ini. Penyandang Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie pun berkata sumbangan tersebut merupakan bantuan fasa kelima daripada negara jiran itu. Katanya perjuangan untuk memerangi COVID-19 masih belum berakhir dan ketika masih tiada vaksin yang efektif, sumbangan PPE daripada Yayasan Temasek sangat membantu barisan hadapan yang sedang berjuang di hospital. Kesemua PPE itu akan diberikan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan seterusnya diagihkan kepada seluruh hospital di Sabah. Ini yang kali yang kelima. Kalau kita ingat, pertama dan kedua kali mereka ada bagi itu fortitude test sebab masa itu kita mesti ada gulang lah itu test jadi kita mau tahu juga ada berapa orang ada sini ada masalah dengan COVID-19 itu kita pun tak tahu lah. Jadi ulang kerana kita ada kurang itu COVID-19. Jadi yang batch yang kedua 3 dan 4 itu yang lain itu untuk oxygen concentrator. Sekarang ini ada, I think, $1.9 million worth of ringgit Malaysia worth of PPE. What are they actually? Partly also they are to do with what we call the fabric mask. That fabric mask that will be used repeatedly and can be washed. The standard they have given us is the same as the Singapore government has given to their to their own people for free. So likewise, they also have very graciously and also big-heartedly given to us. 1.9 million worth of half of which actually will go to the NGO MPMS. Ketua Menteri menerima kunjungan hormat perpisahan daripada Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas di pejabatnya hari ini. Datuk Zaini Jas yang dilantik Pesuruhjaya Polis Sabah sejak Februari lalu akan melepaskan jawatannya itu pada 21 Ogos ini kerana berpindah ke bahagian pentadbiran Jabatan Pengurusan Bukit Aman. Datuk Zaini berkata Sabah merupakan negeri yang terbaik untuk berkhidmat demi menimba pengalaman. So saya rasa Sabah ni is a nice place untuk kehidupan sosialnya dan berkhidmat juga. Sebab dari segi perkhidmatan memang Sabah ni satu cabaran dia satu negeri besar. Negeri yang sangat luas. Perjalanan daripada satu daerah ke satu daerah mengambil masa yang agak panjang. Itu satu cabaran. Dan juga mempunyai kawasan sepadan yang luas. Ya, yang mana sepadan yang luas ni dari segi darat dan juga laut. Laut daripada luas. Itu satu cabaran. Jawatan Pesuruhjaya Polis Sabah yang baru akan diambil alih Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom Datuk Hazani Ghazali. Ketua dan Misomo Toko Vago.